Haram atau wajib kibarkan bendera putih? Baru-baru ni hangat seluruh Malaysia daripada kalangan netizen, ahli politik dan juga orang yang berpengaruh bergaduh tentang isu bendera putih. Sepatutnya kita pakat berlumba-lumba bagi bantuan kepada orang yang memerlukan daripada memilih untuk bergaduh. 1 Julai 2021, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan telah mengeluarkan satu bayan linas menjawab isu tentang bendera putih. Dari sudut pendapat daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan mengatakan menaikkan bendera putih ataupun tidak menjadi masalah. Dari segi pandangan perspektifnya, kalau yang menaikkan bendera putih dengan niat untuk memudahkan orang untuk membantu, maka dibolehkan. Sebab dah terdesak sangat daripada dia terjun pagar, terjun parit, terjun bangunan ataupun bunuh diri, depression, lebih baik diangkat bendera putih, memberikan sign ataupun alamat untuk orang lain datang membantu. So, it's not the issue. Dan kepada orang yang menolak pula sebab ada beberapa agenda politik dan sebagainya, tidak juga menjadi permasalahan. Malah daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan mengatakan bahawa jika dinaikkan bendera putih itu boleh mengaibkan dan boleh bawa kepada permasalahan yang lain, maka ketika itu dilarang. Dan kita juga tengok buktinya, bila mana ada orang yang menaikkan bendera putih, ada pihak tertentu yang mengambil kesempatan sehingga kan memalukan, bagi bantuan tuan-tuan, ceramah tu kira macam dengan ahli politik dah. Kata kat kawan tu, memalukan dia, sembang kata dia seorang lah ahli syurga, dia seorang lah ada anak yang baik dan sebagainya. Kalau sampai peringkat memberikan bantuan dan memalukan orang yang menerima bantuan, maka ini dilarang syarak. Tolong ambil peringatan agar tidak berlaku dalam isu ini. Kalau kibarkan boleh dan tak kibar pun tak ada masalah, tetapi mereka sediakan inisiatif yang lain seperti menyediakan nombor telefon ataupun apa-apa kaedah yang dibenarkan syarak. Dalam masa yang sama, ramai pula orang yang duk ambil kesempatan. Pada yang ambil kesempatan, kalau kita tengok ada kes-kes tertentu yang bila mereka masuk di rumah tengok dah ada dekat 10 kampik beras. Tuan-tuan ni belah saka ke apa ni, banyak sangat kau nak buka bini makin. Maka ingat, ni peringatan Nabi SAW pada orang yang ada kemampuan dan duk ambil kesempatan daripada isu bendera putih. Bagaimana Nabi SAW menyebut dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud, kedudukan pada 1629, kata Nabi SAW, sesiapa yang suka meminta-minta sedangkan dia mempunyai kecukupan keperluan bagi dirinya, maka dia sedang memperbanyakkan batu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dikira sebagai cukup keperluannya? Baginda Nabi SAW menjawab, sesuatu yang mencukupi bagi dirinya untuk makan pada waktu siang dan malam. So, bahasa mudah dalam bab cukup ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh ada iPhone, boleh ada puluk dakak, boleh ada sport rim dan sebagainya, janganlah kita mengambil kesempatan. Dalam isu kibarkan bendera putih, sebenarnya Allah nak ketuk hati kita yang mungkin ada kemampuan sedikit. Sebenarnya ujian kelaparan kepada jiran tetangga kita ataupun orang susah yang ada keliling kita adalah ujian iman terhadap kita. Mereka diuji dengan kesusahan hidup, kita diuji dengan nak bantu orang susah ataupun tidak. Berdasarkan satu hadis Nabi SAW daripada riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang itu dianggap beriman yang mana dia dalam kekenyangan dan dalam masa yang sama jiran sebelahnya dalam keadaan berlapar. Maka di sini perlu ambil tuntas dan perhatian agar kita saling bantu. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, jangan tunggu kaya baru nak memberi, memberilah sampai jadi kaya. Para sahabat ketika Nabi bercerita bab sedekah, pakat mereka hadir berjumpa dengan Rasulullah sehingga ada yang bawa kurma yang kering dan keras. Kata, wahai Rasulullah, boleh tak aku bersedekah dengan ini? Nabi SAW kata, boleh, hatta boleh untuk kamu bersedekah dengan air putih sekalipun. Maka dalam isu kibarkan bendera putih, ianya satu khilaf yang sangat baik kepada kita semua. Sebab itulah satu kalam yang masyhur, ikhtilafun ummati rahmatun. Khilaf ke atas umat ni adalah satu rahmat kepada kita semua. Kata Syekh Fahmi Zamzam, apabila bertemu di antara perkara khilaf,
jangan pernah diikat dengan simpul mati. Nak kibarkan bendera putih pun silakan, tidak ada masalah. Ataupun yang tidak mahu kibarkan pun boleh. Malah mereka juga memberikan penyelesaian dan insentif seperti penyediaan nombor telefon hotline, dan juga pihak yang akan hantar terus kepada orang yang memerlukan juga boleh. Saya yakin kepada golongan netizen ataupun kepada golongan-golongan rakyat yang dalam kesusahan, tidaklah mudah untuk mereka mengangkat bendera putih seolah-olah menunjukkan kata surrender, tidak ada kemampuan untuk nak survive. Ini juga memerlukan kekuatan yang kuat. Saya ucapkan tahniah daripada kalian buat benda-benda yang merapu seperti mencuri, merompak dan juga bunuh diri. Yang salah adalah golongan ketiga yang mana raja duk kutuk orang, tibai orang, raja nak bagi orang bergaduh, raja duk bubuh bola tanggung. Maka ni golongan-golongan yang sangat iblis dan setan suka. Kalau tuan-tuan jumpa golongan orang yang raja duk gaduh, semua raja tak betul. Kibar bendera pun salah, tak kibar pun salah, bagi nombor telefon pun salah, bagi bantuan pun salah, tak bagi pun salah. Maka ketahuilah, inilah golongan-golongan ahli-ahli yang sangat berkelayakan untuk mereka di starlight ataupun jack tengah belakang dengan cara berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.